Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Cikgu Safwan dalam rancangan Belajar Matematik di YouTube. Hari ini kita akan bincang latihan tolak pecahan matematik tahun 4, uji diri muka surat 79. Soalan yang pertama ada A, B, C, D, E dan F. Okey, kita akan bincang soalan yang pertama. Seperti yang cikgu telah terangkan kepada murid-murid dalam video yang sebelum ini, sebelum kita menolak ataupun menambah, kita perlu tengok penyebut dahulu. Kalau penyebut dia sama, tak jadi masalah untuk kita terus melakukan operasi sama ada tambah ataupun tolak. Jadi contoh ini 24/7 tolak 12/7, penyebut dia sama, bermaksud kita boleh tolak terus. Okey. Dalam video ini saya akan menggunakan kaedah bentuk lazim. Jadi murid-murid pun boleh ikut kaedah bentuk lazim. Kalau yang dah buat, boleh semak sama ada betul ataupun tidak jawapan jalan kerja ataupun jawapan anda ya. Jadi boleh semak. Okey, 2. Kita buat satu garisan untuk asingkan nombor bulat dan juga pecahan 24/7. Okey. Baik, kita selang, kita ke bawah. Kita akan buat operasi tolak. Tolak dengan 1, 2/7. Okey, bila kita nak menolak nanti, kita kena tengok terutamanya pada bahagian pecahan ini. Okey, sama ada cukup ataupun tak cukup. Kalau tak cukup, kita kena pinjam ataupun pindahkan daripada nombor bulat. So, untuk soalan A, 4/7 boleh tolak dengan 2/7. Okey. So tak ada masalah, kita boleh tolak terus ya. Okey. 4 tolak 2 sama dengan 2/7. 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi jawapan dia 1, 2/7. Okey, senang kan? Sebab penyebut dia pun dah sama. Okey. Untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, saya nak tanya sebelum saya tunjukkan, boleh tak awak tolak terus nombor bulat dengan nombor bercampur? Maksud dia boleh tak tolak terus? Saya nak tolak terus. 3 tolak 2 sama dengan 1. Jawapan dia 1/7/9. Okey, saya ulang balik, cara ini tak betul, salah ya. Nanti awak akan nampak kenapa cara ini salah semasa awak menggunakan kaedah bentuk lazim. Okey, saya akan tunjuk dulu yang warna merah ni. Please, tolong jangan buat. Memang salah jawapan dia nanti. Okey, jangan buat seperti ini. Okey, kita gunakan kaedah bentuk lazim. 3. Okey, kita buat garisan. Sebab apa ada garisan ni? Senang, kita nak beza, nak nampak nombor bulat dan juga pecahan. Okey, 7/9. Baik, betul ke tak ni? Cikgu pun silap dah ni. Okey, 3 ni 3 saja, tak ada 7/9 sebab tak ada nombor pecahan. 3 ni tak ada pasangan pecahan di sini ya. Okey, tak apa, kita teruskan. Tolak dengan 7/9. Jadi pastikan anda tulis dengan betul, jangan buat silap. Kalau awak salin soalan silap, silap lah. Silap semua. Okey, pertama sekali kita nak tengok boleh tak nak tolak terus pada tempat pecahan ni. Tak boleh tolak sebab tak ada nombor kat atas tu. Jadi kita kena pindahkan ya. Pindahkan 1. Jadi 3 ni akan tinggal 2. Bawa pindah 1. Okey, 1 awak tak boleh tulis 1 sebab 1 ni nombor bulat. Maka awak kena tukar jadi nombor pecahan. Macam mana nak tukar nombor pecahan? Rujuk pada penyebut. Okey, kalau penyebut dia 9, tulislah 9/9. Jadi awak pindahkan 1. Bila 1 ni masuk kawasan pecahan, dia akan jadi 9/9. Okey, 9/9 tu nilai dia sama dengan 1 lah. Alright. Kemudian barulah kita boleh tolak. Sebab apa? 9 ni lebih besar daripada 7. Jadi awak boleh tolak tanpa ada masalah. 9 tolak
7 ataupun 9/9 tolak 7/9, jawapan dia 2/9. Kemudian nombor bulat 2 tolak 2 sifar. Jadi jawapan dia 3 tolak 2 7/9, jawapan dia 2/9. Okey, boleh Boleh, ada masalah? Tak ada masalah. Nampak tak? Beza jawapan dia sangat besar. Jauh beza dia. Okey, yang ini 2/9, yang ni 1/7/9. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan C. Soalan C ni senang. Sebab apa saya kata senang? Cuba awak tengok dulu. Yang belum buat boleh tengok dulu. Okey, kenapa saya kata senang? Okey, sebab apa senang? Sebab penyebut dia sama. Tak ada masalah, kita tak perlu nak tukar. Okey, kita tak perlu nak samakan penyebut. Baik. Okey, semua ni operasi tolak. Jadi kita akan buat menggunakan bentuk lazim. Okey, saya akan tolak 2 dulu. Okey, kalau awak boleh tolak 3 sekaligus tak ada masalah, boleh tolak terus je. So, saya akan tolak dulu 2 pecahan ni, nombor bercampur dengan pecahan wajar ni terlebih dahulu. Kita buat satu-satu. Bila dah cekap nanti tak ada masalah. Baik, 6 ada pasangan dia kan, 5/8, tulis 5/8, kemudian tolak dengan 3/8. Okey, baik. Kita tengok dulu, boleh tak saya nak tolak terus? Sama macam awak tolak nombor bulat. Okey, kalau tak cukup, kita akan pindahkan. Untuk contoh ini, untuk soalan uji diri ni cukup. Jadi kita tak perlu nak pindahkan. Awak boleh tolak terus. 5 tolak 3. 5/8 tolak 3/8. Jadi awak dapat 2/8. Okey, setakat ni boleh ikut saya. Kemudian kita beralih pula pada tempat kawasan nombor bulat. Okey, nombor bulat bawah ni tak ada apa-apa, jadi tulis balik 6. Boleh? Okey, tak ada masalah. Kemudian jangan lupa kita ada lagi satu nombor pecahan, satu nombor bercampur yang perlu kita tolak. Awak bawa pergi ke sebelah. Saya suka asing-asing macam ni. Ataupun nak tolak terus kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tolak dengan 2/1/8. Tolak 2, tambah sikit garisan. Tolak dengan 2/1/8 garis. Tak ada masalah. Okey. Jadi seperti biasa kita akan semak terlebih dahulu pada tempat pecahan ni. Perlu tak kita nak pindahkan ataupun pinjam? Jadi cukuplah 2/8 lebih besar nilai dia daripada 1/8. Awak boleh tolak terus. 2/8 tolak 1/8 sama dengan 1/8. 6 tolak 2 sama dengan 4. Jadi cikgu terlupa nak bagi tahu. Pastikan daripada soalan A, awak tolong cek jawapan akhir ni sama ada dia perlu dipermudahkan ataupun tidak. Okey, perlu dipermudahkan ataupun perlu ditukar jadi nombor bercampur ataupun tidak. Jadi untuk soalan A, B dan C, okey, C ni pun kita tak perlu nak permudahkan ataupun nak tukar jadi nombor bercampur. Okey, jadi jawapan dia 4/1/8. Okey, pastikan tolong cek jawapan akhir untuk pecahan kita nak dia dipermudahkan. Soalan D. Okey, bila awak buat soalan D, semasa awak salin, awak tengok, awak renung, awak fikir-fikir dahulu apa yang perlu awak buat. Oh sorry, silap, 5/6. Awak fikir-fikir dahulu apa yang saya perlu buat soalan ini. At least sekurang-kurangnya awak tahu apa yang perlu awak buat untuk selesaikan soalan ini. Okey, 5/6 tolak 3/8. Kita dah nampak penyebut dia tidak sama. Nampak tak? Satu yang pecahan ini, pecahan wajar ini 5/6 tolak dengan 3/8. Penyebut dia tidak sama. Jadi awak perlu samakan penyebut. Buat sifir 6, buat sifir
8. Ada orang tanya, cikgu, sampai mana saya nak kena buat sifir ni? Bila awak dah tahu sampai mana awak perlu berhenti, tak ada masalah. Tapi kalau awak tak tahu, awak kena buat lagi sampai awak akan jumpa nombor yang sama. Jadi kita buat sifir 6, 12, 18, 24. Awak tak pasti ni, awak boleh sambung lagi. 36, 30, 36 kan? Okey, 8, 16, 24, 32, 40. Okey. Bila dah rasa jumpa nombor yang sama, berhenti ya. Cikgu kena tulis 8 ni, nanti saya silap pula. Okey. Pindahkan sikit ke bawah. Alright. Okey. So, bila dah jumpa, rasa-rasa dah jumpa nombor yang sama, berhentilah. Senang je. So, kita dah jumpa nombor yang sama, 24. Bermaksud, nanti awak akan tukar penyebut. Okey, penyebut bagi pecahan ini jadi per dengan 24. Jadi, kita akan buat operasi darab. Darab. Okey. Kemudian, jangan lupa nak darab dengan berapa, rujuk balik sifir. Untuk penyebut per 6, kita kira 1, 2, 3, 4. Bermaksud darab dengan 4, darab dengan 4. Penyebut darab dengan 4, pengangka pun kena darab 4. Kita beralih pula pada 3 per 8. Okay, kita kira 1, 2, 3. Bermaksud darab dengan 3, darab dengan 3. Okay, kemudian tulislah pecahan yang baru. 20 per 24, kemudian tolak dengan 9 per 24. Okey, jadi awak boleh buat kaedah ni. Kadang-kadang tak perlu nak ikut cikgu. Kalau awak rasa, cikgu, saya boleh tolak terus ni cikgu. Okey, saya boleh tolak terus ni. Saya boleh dapat jawapan 20 tolak 9, 20 per 4 tolak 9 per 4. Saya dah tahu jawapan dia 21. Betul? Apa jawapan dia? Jawapan dia 11 per 24. Okey, saya dah tahu dah jawapan dia, cikgu, 11 per 24. Awak boleh terus selesaikan dalam bentuk kaedah seperti ni, yang ayat, macam ayat matematik ni. Okey, kalau tak pasti boleh juga buat dalam bentuk lazim. Tapi bentuk lazim ni tak perlu ada garisan lah, sebab dia ada nombor pecahan sahaja. Okey. Jangan terkeliru. Okey, jangan terkeliru dengan penyebut dia. Kita hanya tolak pengangka. Okey, ikut keselesaan awak nak buat macam mana. Okey, 20 tolak 9 sama dengan 11 per 24. Kemudian cek tengok sama ada pecahan ini wajar ataupun tak wajar. Boleh dipermudahkan ataupun tidak. Untuk contoh ini, tidak perlu nak jadikan dia sebagai nombor bercampur dan tak perlu kita permudahkan. Jadi jawapan dia 11 per 24. Kita teruskan ke soalan yang seterusnya, soalan E. Bincang soalan E. Okey, macam mana pula nak selesaikan soalan E ni? Okey, ada cikgu tengok macam-macam murid. Okey, macam-macam murid buat macam-macam cara dia selesaikan. Okey, ada yang memang dia kreatif lah. Tapi awak kena faham ya apa yang awak buat. Okey, yang pertama, awak boleh selesaikan ini. 1 per 4 awak boleh tolak terus dengan 1. Sebab apa? Sebab 4 1 per 4 ni memang banyak, lebih daripada 1. Dan kalau awak tolak 4 1 per 4 dengan 1 ni, awak tak perlu pindahkan pun, macam kita buat yang tadi kita pinjam. Jadi awak boleh tolak terus. 4 tolak 1 per 4, awak dapat 3 1 per 4. Dia tak sama seperti dengan soalan B ni. Okay, kita tak boleh tolak terus. 3 tak boleh tolak terus dengan 27 per 9. Melainkan kalau ada satu pecahan di sini. Okey. Nampak So, yang ini boleh tolak terus. 4 1 per 4 awak boleh tolak dengan 1. Awak dapat 3 1 per 4. Dan jangan lupa ada lagi
6/7. Okey, jadi yang ini tak salah. Baik, kemudian kita akan cek tengok penyebut dia. Sekarang ni penyebut dia tak sama. Bila tak sama, automatik buat sifir. Sifir apa? Sifir 4 dan juga sifir 7. Sampai mana awak nak buat? Sampailah awak jumpa nombor yang sama. Tak cantik lah cikgu punya T ni. Okey, kita mulakan sifir 4 ke bawah. 4, 8, 16, 20. Betul? Salah ni 4, 8, 12, 16, 20. Kadang-kadang cikgu sengaja buat sebab nak test tengok. Ada murid dia je, biar je. Maksud dia tak hafal lah tu. 32. Okey, cikgu rasa cukup setakat itu. Kalau tak jumpa, baru kita sambung lagi. 7, 14, 21, 28. Okey, rasa-rasa macam dah jumpa kan? Agak-agak nombor apa yang sama? 28. Jadi kita berhentilah setakat itu. Tak perlu nak buat panjang-panjang. Dan pastikan murid-murid memang perlu cekap sifir. Jadi saya akan pindahkanlah. Saya akan tulis kat bawah ni supaya awak nampak lebih jelas. 3/1/4 tolak dengan 6/7 sama dengan berapa? Jadi kita nak samakan penyebut. Penyebut yang baru akan jadi per dengan 28 ya. Jadi kita akan samakan penyebut. Kita akan buat operasi darab. Okey, darab dengan berapa? Awak tengok di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi kita darab penyebut dengan 7, pengangka pun darab dengan 7. Kemudian kita beralih pula pada 6/7. Nak darab berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi penyebut darab 4, pengangka pun darab dengan 4. Kemudian kamu tulislah sifir yang baru di bawah. 37/28 tolak dengan 24/28. Betul pastikan betul. 6, 12, 18, 24. Jadi betul Okey, kemudian kamu selesaikan menggunakan bentuk lazim. 3, buat garisan untuk asingkan asingkan nombor bulat dan juga pecahan. Okey, 3 ada pasangan dia 7/28. Tak ada masalah. Kemudian tolak dengan tak ada nombor bulat kan pecahan ni. Tolak dengan 24/28. Okey, sebelum nak tolak, tengok dulu pada tempat pecahan ni. Boleh tak saya tolak terus? Nampak gayanya macam tak boleh sebab tak cukup. Jadi awak kena pindahkan 1. Yang 3 ni jadi 2. Okey, 1 ni perlu tukar jadi pecahan. Jadi awak rujuk penyebut dia. Yang ini pun per 28. Maksud dia pecahan ni akan jadi 28/28. Okey, disebabkan ada pecahan lagi di sini. Ada 7/28, baru awak kena tambah. Okey, tak sama macam soalan mana yang kita buat tadi. Soalan ini kita tak perlu tambah sebab tak ada apa-apa pun pecahan di sini. Okey, kita letak terus. Untuk soalan yang soalan E ni kita kena tambah sebab ada pecahan di sini. Jadi 28/28 tambah 7/28, awak akan dapat 35/28. Jadi barulah kita boleh tolak. Okey, boleh boleh, tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita teruskan. 35 tolak 24, 5 tolak 4 sama dengan 1, 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi 11/28, turunkan 2, awak dapat 2/11/28. Boleh Okey, jadi kita dah selesai. Kan, kita dah selesai. Perlu tak kita nak pemudahkan pecahan ni? Kalau tak perlu, itulah jawapan
Jadi 11 per 28 ni tak boleh dipermudahkan. Setakat itu sahaja dia punya jawapan dia. Okey, boleh ha? Baik, kita beralih pula pada soalan yang terakhir. Yang ni soalan E dan soalan yang terakhir soalan F. Okey, senang je. Bila awak rasa seronok buat, kena rasa seronok. Seronok buat, kena hafal sifir, kalau boleh kuasai sifir. Sempena musim PKP ni, bila awak duduk saja-saja, ambil masa lebih kurang sejam untuk hafal sifir. InsyaAllah awak tak rugi. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, soalan F. 93 per 5 tolak 5 tolak 1 per 2. Okey, jadi kita boleh selesaikan menggunakan bentuk lazim dulu. Saya nak selesaikan dua pecahan ni dulu. Okey, jadi kalau ini nombor bercampur dengan nombor bulat. Okey, nombor bulat ni tak ada pecahan, jadi tak perlu samakan lagi ya. Awak nak samakan macam mana? Tak ada lagi pecahan. Okey, macam biasa kita buat 9, asingkan. Okey, 9 ada pasangan dia 3 per 5 tolak dengan 5. Okey, 3 per 5 tak ada apa-apa tolak, tulis balik. 9 tolak 5 sama dengan 4. Okey, kita ada lagi satu pecahan tolak dengan 1 per 2. Okey, yang ni yang nak kena samakan balik penyebut. 4 3 per 5 tolak dengan 1 per 2. Nak samakan penyebut. Jadi nak samakan penyebut, awak kena darab ya. Okey, nak kena darab. Paling senang awak tengok 5 darab dengan 2, 3 darab dengan 2. Tengok penyebut dekat sini. Kemudian yang 2 ni pula darab dengan 5, darab dengan 5. Tak percaya cuba buat tengok. Okey. So awak akan dapat pecahan baru 3 4 6 per 10. Okey, tolak dengan 1 5 per 10. Awak akan dapat pecahan yang baru seperti ini. So saya buat kat tempat baru. 4 gariskan 6 per 10 tolak dengan 1 5 per 10 garis. Okey, kemudian kita cek sama ada boleh tolak terus ataupun tidak. Okey, untuk soalan ini kita boleh tolak terus tanpa sebarang masalah lah. Sebab 6 per 10 lebih besar dari 5 per 10. 6 per 10 tolak 5 per 10 sama dengan 1 per 10. Kemudian 4 tolak 1 ni sama dengan 3. Okey, 3 1 per 10. Jadi setakat itu saja perbincangan saya untuk soalan 1. Jika ada masalah, murid-murid boleh tinggalkan sebarang komen. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu dan tekan butang loceng supaya kamu dapat update tentang video-video terbaru Cikgu. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.